Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف ننادي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور العلم والمعرفة وأخرجنا من ظلمات الشك والجهالة وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Muka surat 81. Sambungan daripada ataupun masuk pada tajuk kecil berkaitan dengan bacaan surah di dalam salat. Berkaitan tajuk kecil iaitu berkaitan dengan bacaan surah bagi imam dan bagi makmum di dalam solat, yakni selepas Fatihah. Muka surat 81 di bawah. Makmum tidak mendengar bacaan surah imam. Yakni hari ini membicarakan tentang makmum tidak mendengar bacaan surah imam. Imam baca surah, makmum tidak dengar. Tak dengar. Jadi kalau tak dengar tu apa yang patut kita buat? Apa patut makmum lakukan? Jadi tak dengar tu bergantung pada keadaan-keadaan ya. Dengan sebab ni di dalam ni dia dengan sebab jauh jauh daripada imam. Kalau di zaman dulu asal itu tidak ada pembesar suara. Tak ada apa pembesar suara. Mungkin juga dengan sebab kurang pendengaran ataupun memang tak dengar langsung, tuli, pekak umpamanya, dan masalah-masalah yang menyebabkan kita tidak jelas dan tidak dengar. Baik, kita masuk. Sekiranya makmum tidak mendengar bacaan surah imam, tidak dengar bacaan surah oleh imam. Sebab apa tak dengar? Contohnya, jadi ada keadaan-keadaan kita tak boleh dengar. Kadang-kadang kita ni ada masalah ada sakit telinga, bengkak ke, ni tak dengar juga, tak dengar. Dia ada bengkak di dalam, jadi tertutup sebahagian daripada lubang lubang sana ataupun sakit. Baik. Contohnya, makmum berada jauh daripada imam. Kalau zaman sekarang ada pembesar suara, insya-Allah boleh dengar. Jauh pun boleh dengar. Macam yang dekat tu dengar kuat, yang jauh tu dengar juga, tapi perlahan. Kalau keadaan zaman sekarang ni yang terlalu jauh daripada masjid sehingga tak kedengaran, tak mungkin berlaku lah. Sebab kalau masjid-masjid pada hari ini pun bergantung pada keluasan kawasannya. Luar daripada serambi masjid, kemungkinan di luar daripada serambi, sama ada sebelah kanan, kiri ataupun sebelah depan sana, tak dengar mungkin kawasan. Kalau masjid-masjid besar umpamanya kawasan yang luas pun ada menara dia umpamanya, masih boleh dengar. Di zaman sekarang ni insya-Allah boleh dengar. Ini sekiranya masih ada berlaku jauh daripada imam, tak dengar. Atau makmum seorang yang pekak, tak dengar. Jadi bila masalah tak dengar ni, dari segi pergerakan insya-Allah lah, sebab boleh nampak makmum-makmum yang di hadapan imam kita tak nampak, jauh di depan sana, insya-Allah tak ada masalah. Tidak ada masalah.
Tapi dari segi pekak tak dengar. Ni tidak dengar. Satu, dua contoh. Tak dengar dengan sebab jauh ataupun pekak, atau mendengar suara yang tidak difahaminya, tak tahu dengar suara imam dari jauh. Tak faham, tak jelas kedengaran, bunyi suara saja jauh. Tak tahu apa benda yang disebut oleh imam. Tiga contohnya. Atau sekiranya salat itu sir, salat yang jenis bacaan perlahan oleh imam, yang mana imam tidak membacanya dengan lantang. Ini biasalah bila jenis bacaan yang sir pada solat yang perlu dibaca sir, umpamanya pada rakaat, 2 rakaat yang pertama bagi zuhur dan asar, kedua-duanya itu ada disunatkan bacaan surah pada kedua-dua yang awal, rakaat pertama dan kedua bagi zuhur dan asar. Jadi memang imam tak baca kuatlah pun. Atau solat jahar tetapi imam membacanya dengan perlahan. Ini jarang-jarang berlaku lah. Biasanya Fatihah dibacakan kuat secara jahar, sampai kita amin, amin. Lepas tu imam baca perlahan. Ini jarang berlaku lah. Tapi sekiranya terjadi macam ni, jenis solat yang jahar termasuk bila Fatihah disunatkan membaca secara jahar, secara kuat. Begitu juga surah selepas Fatihah juga disunatkan membaca kuat. Tapi kes ni imam Fatihah baca kuat, tapi surah selepas ni imam tu dibaca secara perlahan. Sekiranya berlaku, ini di antara kes-kes yang tidak kedengaran, maka kesemua contoh-contoh tadi, makmum membaca surah, makmum bacalah surah. Baca surah. Andai kata kita ambil contoh yang terakhir, imam waladdallin, amin, kuat. Lepas tu dengan imam baca perlahan. Tak tahu je, dengan suara imam baca perlahan je surah. Jadi kita bacalah, baca. Itu salah satu, semua contoh-contoh tadi. Jadi bagi makmum tadi, maka makmum membaca surah, baca surah. Kalau ikutkan, kita tak baca surah. Kalau pada solat yang bacaan jahar oleh imam, kita tak baca surah. Kita hanya baca Fatihah je, waladdallin, amin. Lepas tu kita baca Fatihah. Lepas kita baca Fatihah, tak ada baca surah lagi pada bacaan yang kuat. Tapi kerana imam dibaca perlahan, jadi kita makmum disunatkan membaca surah. Jadi contoh-contoh masalah tadi, makmum membaca surah berdasarkan pendapat al-asah, yang terlebih asah dalam mazhab, kerana tidak ada faedah makmum berdiam. Jadi diam itu tak ada faedah. Tujuan disuruh membaca surah kerana ada keadaan. Jadi bila tak ada keadaan yang perlu baca ataupun mendengar surah tadi, makmum hendaklah disuruh membaca surah. Jadi diam tak ada faedah. Tak ada faedah. Baik, insya-Allah untuk faham dan keadaan tadi. Kalau kita tak kedengaran surah pada tempat-tempat yang perlu kita dengar sahaja, ataupun tak boleh dengar bacaan imam tadi tu, kita disuruh membaca surah. Sekiranya imam membaca dengan jahar, ini satu masalah. Sekiranya imam membaca dengan jahar, baca secara kuat pada solat sir, maka makmum diam mendengar bacaan imam seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kerana mengikut perbuatan imam. Jadi jarang-jarang berlaku lah. Pernah juga terjadi.
Kalau imam dia separuh jalan, dia ingat, lepas tu dia perlahankan, tak apalah. Dia tak ingat langsung. Zuhur, Asar, baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya tu saya baca kuat. Imam baca kuat pada solat yang sir, umpamanya pada Zuhur dan Asar. Jawabnya, maka makmum diam mendengar bacaan imam. Dengar bacaan imam. Macam kita dengar bacaan Isya, Maghrib dan Subuh lah contohnya. Macam tu lah. Walaupun pada Zuhur dan Asar, imam dia tak ingat, dia baca kuat. Jadi kita diam mendengar bacaan imam seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Majmu' oleh Imam Nawawi. Dia suruh kita diam dengar bacaan kerana mengikut perbuatan imam, dan lagi kerana diam itu tadi tidak merosakkan peraturan, nizam serta mengikut imam. Dia tak merosakkan. Jadi dengar aje lah. Dengar Fatihah dibaca kuat, kita dengar. Lebih kurang macam solat yang kuat lah. Lebih kurang Maghrib, Isyak, Subuh ni tu. Lepas tu kita baca Fatihah. Okey, kita baca Fatihah. Dengar. Baik. Dalam kitab tu, perenggan di bawah tu, Ar-Rafa'i. Kitab ni ada salah cetakan. Kalau di dalam kitab asal Mughni asal dia sebut Ar-Rafa'i. Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i. Ni ada salah ejaan, salah ejaan. A-L-R-A-F-A-I-I. Ar-Rafa'i. Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i. Baik. Ar-Rafi'i mengakui kesahihan pendapat tersebut. Jadi sama, walaupun Imam Rafi'i ia awal daripada Imam Nawawi, tapi pendapat sama, berdasarkan kepada sebahagian daripada ashab Syafi'i ataupun Syafi'iyah, sebahagian yang berpendapat yang sama. Jadi Imam Rafi'i sependapat macam Imam Nawawi, ataupun kita sebut sebagai Imam Nawawi nyatakan qaul asal dalam mazhab, begitulah. Dia serupa macam pendapat Imam Ar-Rafi'i. Sebab Imam Nawawi kemudian sikit daripada Imam Rafi'i. Imam Nawawi lahir 7 tahun selepas kematian Imam Rafi'i. Imam Nawawi lahir tahun 631. Imam Rafi'i meninggal 624. 7 tahun 7 tahun. Ni tu. Ada sebahagian orang disalah faham, dia tersalah faham. Tengok dalam di dalam tabaqat Syafi'iyah, sebahagian kita lah. Dulu saya pernah dengar masa belajar dulu, dikatakan bahawasanya Imam Imam Rafi'i ini guru kepada Imam Nawawi. Tidak, tidak secara langsung, tidak. Sebab beza, kematian Imam Rafi'i 7 tahun baru lahir Imam Nawawi rahimahumullah. Jadi sependapat lah. Imam Rafi'i mengakui kesahihan pendapat tersebut di dalam Syarah As-Saghir, Syarh As-Saghir. Kata Imam Rafi'i, hukum syarak terpakai dalam membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah pula terpakai juga hukum syarak. Jadi hukum syarak terpakai, walaupun Fatihah dia ada kaitan dengan hukum-hukum Al-Quran. Maka atas dasar hukum ini, makmum memang sunat membaca di dalam solat sir. Inilah qaul asal. Memang sunat membaca di dalam solat sir, solat yang bacaan perlahan, sama ada Fatihah ke ataupun surah. Dan memang tidak boleh membaca surah pada solat jahar. Jadi pada solat yang sir kita baca surah. Umpamanya 2 rakaat yang awal bagi Zuhur dan Asar, selepas daripada Fatihah kita baca surah. Baca surah pada rakaat pertama, pada rakaat yang kedua. Tapi
pada salat yang jahar bacaan kuat oleh imam, kebiasaan kalau kita ikut imam, memang tidak boleh membaca surah pada salat jahar. Ini selesai imam membaca Fatihah dan kita aminkan amin. Jadi kita baca Fatihah sahaja. Tak perlu baca surah lagi selepas tu. Ini pada salat-salat yang dijaharkan bacaan Fatihah dan juga surah. Ini yang telah disahkan oleh Imam Rafi'i. Ini saya sependapat juga dengan Imam Nawawi dan ulama-ulama yang terdahulu. Inilah disebut sebagai yang asah di dalam. Jadi hukum ni dia panggil ittifaq di antara dua syekh. Kalau dalam mazhab Syafi'i dua, kita kalau sebut dua syekh, iaitu Rafi'i dan Nawawi. Jadi hukum ni sepakat bila dua sepakat di antara Rafi'i dan Nawawi kuat dalam mazhab. Baik. Pendapat yang bertentangan, satu lagi pendapat yang bertentangan. Jadi sini dia nak nyatakan satu lagi pandangan dan pendapat dalam mazhab yang bertentangan dengan pendapat al-asah. Ini sana disebutkan sebagai muqabilul asah. Pendapat yang berlawanan, bertentangan dengan pendapat al-asah disebut sebagai qaul sahih. Yakni asah terlebih sahih. Menyatakan makmum sama sekali tidak disunatkan membaca surah. Makmum sama sekali tak disunatkan membaca surah, kerana larangan membaca dan suruh diam apabila dibacakan Al-Quran umum. Perintah dan larangan tu umum. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ayat seterusnya. Kerana dalam tu surah dan juga pada hadis yang sebelum ni, yang Rasulullah nyatakan supaya kita hanya membaca Fatihah sahaja di belakang ni, jangan baca yang lain pada bacaan-bacaan yang kuat. Jadi larangan ni umum. Ini muqabilul asah, iaitu qaul sahih, muqabil lawan bertentangan dengan qaul asah. Satu lagi pandangan dalam mazhab, dia kata tak payah baca. Tidak disunatkan membaca surah kerana larangan membaca dan suruh berdiam apabila dibacakan Al-Quran umum. Larangan tu umum, tak sebut tentang bacaan kuat, tak sebut tentang bacaan perlahan, dan merangkumi semua keadaan. Merangkumi semua keadaan, siang ke, malam ke, solat yang jahar ke, yang kuat, solat yang sir ke. Jadi larangan tu umum. Tapi ini muqabilul asah, pendapat yang bertentangan dengan asah dikenali sebagai qaul sahih. Yang ini dia kurang kuat berbanding qaul asah. Jadi bila ittifaq sepakat di antara dua syekh Rafi'i dan Nawawi, maka kuat di dalam mazhab. Dua-dua menyatakan solat jahar tidak perlu baca surah. Perhatian. Ini diambil perhatian, kita suruh beri perhatian. Disunatkan bagi imam dan orang yang salat berseorangan munfarid. Kalau dalam istilah fuqaha, orang salat seorang diri, disebut sebagai munfarid. Disunatkan bagi imam dan orang yang salat berseorangan ataupun munfarid membaca dengan jahar, baca dengan jahar di dalam salat subuh dan 2 rakaat yang pertama di dalam salat maghrib dan isyak. Yang ni kita maklumlah. Imam pada 6 rakaat 2 rakaat subuh, 2 rakaat awal bagi maghrib, 2 rakaat lagi awal bagi isyak. Jadi 2 tu disunatkan sama ada imam maupun orang yang salat sendirian diri itu baca dengan jahar, baca kuat di dalam solat subuh dan 2 rakaat yang pertama dalam solat maghrib dan isyak. Yang ni kita maklumlah. Tapi walaupun disunat baca kuat, ada juga orang jadi tak nak baca kuat. Dia ni jadi tasyabuh bin nisa. Dia menyerupai perempuan. Orang perempuan ni. Tapi bagi orang perempuan pun sebenarnya
Maghrib, Isyak ataupun subuh yang tidak ada lelaki yang ajnabi disunatkan baca kuat juga. Nanti kemudian disentuh disunatkan baca kuat kan. Tapi suara wanita ataupun khunsa kena sebut nanti mana kuatnya tidak seperti kuat bacaan bagi lelaki, slow sikit, slow sikit. Itu pun mana kalau sekiranya hadir adanya lelaki ajnabi, maka diperlahankan suaranya. Apa tak di sini syarak menjaga supaya ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Jadi kita kena bezakanlah di antara lelaki perempuan. Ini kadang suara perempuan lagi kuat lah. Suara perempuan lagi kuat. Wah, kata dia. Abang, kenapa suara isteri lagi kuat lah? Itu di luar solat. Dalam solat ni sama lah. Pasal suara wanita. Suara wanita ni ikhtilaf ulama lah. Tapi ada kalanya suara wanita membawa fitnah tak? Bawa fitnah. Rupa tak tengok, gambar tak tengok, tapi dengar suara tambah zaman-zaman dulu lah. Zaman dulu tahun 70-an, awal 80-an, siaran radio lah. TV pun dulu bukan semua orang ada kalau masa saya kecil lah. Tahun 70-an kat kampung, dengar radio, suara sedap. Tuan tak tahu macam mana rupa. Baik, itu tentang suara. Jadi syarat membezakan. Biar ada berbeza di antara lelaki dengan perempuan. Jangan ada tasyabuh. Tapi setengah orang yang tak baca kuat tu perlahan subuh, perlahan biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri-sendiri. Wanita perempuan boleh. Semasa ketiadaan lelaki yang ajnabi, maka disunatkan bagi wanita ataupun jemaah wanita sama ada sendirian ataupun imam bagi jemaah wanita membaca kuat, tapi tidak sekuat seperti mana lelaki. Bila hadir lelaki ajnabi, maka diperlahankan suara. Jadi ada syiar-syiar untuk lelaki dan wanita. Sebab itulah wanita tidak melaungkan azan. Tak laungkan azan. Baik, itu tak apalah, kita sentuh sikit. Demikian juga baik yang tadi maklum dua rakaat subuh, 2 rakaat awal bagi maghrib dan juga isyak samalah. Sama ada munfarid solat sendirian ataupun imam, sunatnya baca secara jahar kuat. Demikian juga imam tadi yang selain daripada Jumaat. Demikian juga imam dalam solat Jumaat. Imam dalam solat Jumaat sunat membaca jahar, sunat membaca secara mengangkat suara, membaca secara kuat. Disunatkan imam solat Jumaat baca kuat. Ikut siapa? Kerana ittiba' dan ijma', kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma'. Dan juga ijma' muslimin, bukan saya sertakan ijma' ulama, ijma' muslimin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca di dalam solat Jumaat secara perlahan, walaupun Jumaat pada siang hari. Jadi disunatkan baca kuat pada Jumaat dua. Pertama kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua kerana ijma' ni kuat. Bagi imam disunatkan baca kuat tu bagi imam. Dan kalau untuk orang yang solat sendirian bagi Jumaat pula, tapi sendirian dengan sebab itulah, dengan sebab dia makmum masbuk, umpamanya dia datang dah lewat sempat serkaan ke, tapi Jumaat hasil dapat Jumaat apabila hasil ataupun dapat serakaat bersama imam. Kalau tak sempat dapat serakaat bersama imam, niat Jumaat tapi teruskan secara zuhur. Itu dia punya kira-kira matematik dia macam tu. Secara hukum matematik hukum macam tu. Sempat serakaat bersama imam, maka ditambah 1 rakaat lagi makmum tadi. Tak sempat serakaat bersama dengan imam, buat 4. Kurang 1 tambah 1,
Tak sempat dapat satu, buat 4 terus. Buat 4 terus. Itu. Jadi sekurang-kurang dapat serkat bersama imam, iaitulah sempat rukuk serta tamakninah di dalam rukuk imam. Itu tempat dia sekurang-kurang. Kalau imam dah bangkit daripada rukuk, kita baru nak turun rukuk, itu tak sempat, tak dapat. Jadi kalau berlaku keadaan tak sempat macam tu, maka disudahi sebagai mengikut peraturan zuhur walaupun niat asalnya Jumaat. Jadi bagi orang yang solat sendirian, kata dia tadi, itu tak apalah, imam tak apalah, kerana itibak dengan ijma'. Dan kerana qiyas bagi orang yang solat berseorangan. Jadi imam dah, Assalamualaikum warahmatullahi, ditambah satu rakaat lagi dah. Kalau dia mengerjakan secara zuhur tadi umpamanya, baca perlahan, dia tak sempat serakaat bersama dengan imam tadi, dia datang tadi tu, imam dalam i'tidal umpamanya bagi rakaat kedua Jumaat, imam sami Allahu liman hamidah, dia pun Allahu akbar baru takbiratul ihram. Jadi dia tak sempat dapat serakaat, maka bila dia kerjakan zuhur 4 rakaat setelah imam memberi salam, maka bila dikerjakan zuhur baca secara perlahan. Kalau dia sempat serakaat bersama dengan imam tadi, maka dia akan bangkit tambah serakaat, maka disunatkan bagi dia membaca secara jahar, kerana dikerjakan adalah mengikut peraturan Jumaat. Baik. Qiyas bagi orang yang bersolat berseorangan, kerana qiyas jadi ini hukum dia dikiaskan, dia mengerjakan Jumaat. Selain daripada keadaan tersebut, imam dan orang yang solat berseorangan membaca secara sir. Lain benda tu semua kena baca sir, baca secara perlahan. Hukum ini terpakai pada solat-solat tu tunai. Solat-solat tunai. Jadi pada 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, yang tu semua baca perlahan. Dan solat-solat tu tunai. Itu solat-solat tu tunai. Kena baca perlahan lah, baca perlahan. Ini untuk solat fardu yang tunai tadi dibezakan. Ada bacaan kuat pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat pada isyak, 2 lagi fardu untuk cukup 5, iaitu zuhur dan asar. 2 rakaat yang awal bagi zuhur, 2 rakaat yang awal bagi asar, maka dibaca secara perlahan. Terpakai pada solat tunai. Itu pada solat tunai. Kalau qada macam mana? Qada ni kita kerjakan kadang tidak mengikut waktunya. Kita buat subuh, kadang malam kita buat qada subuh umpamanya dah habis waktu subuh. Waktu subuh habis, tamat waktu subuh, iaitu dengan terbit matahari, syuruk. Terbit matahari sekarang 7-9 minit 7-9 minit syuruk, 7-9 minit habis waktu tu. Lewat umpamanya letih sangat, balik perjalanan jauh, balik kampung jam. Itu hari berbelas-belas jam sampai rumah malam tu letih pagi. Subuh tak sedar umpamanya. Allah. Masuk bilik air, gerbak-gerbak apa semua. Cepat ini apa semua, buang air cepat-cepat sikit. Tak sempat juga. Lepas umpamanya. Jadi kena qada. Tamat tak kira lah sama ada yang qada yang baru ataupun yang lama. Baik, manakala pada salat qada ia dibaca dengan jahar. Salat qada ni dia berbeza sikit. Yang mana perlu baca jahar, yang mana perlu baca secara sir. Solat yang tunai 5 waktu tadi itu, termasuk Jumaat tadi, okey, kita maklum dah. Qada pula bagaimana? Ia dibaca dengan jahar sekiranya dilakukan dalam masa daripada terbenam sehingga terbit matahari, yakni malam lah. Kita sebut sebagai malam. Pada malam bermula daripada terbenam matahari sehingga terbit, sehingga sebelum sedikit daripada terbit matahari, itu dinamakan malam. Jadi kalau kita qada pada malam hari, ia dibaca dengan jahar. Baca dengan jahar. Qada asar.
Qada asar. Asar tadi tak sempat. Tak sempat kalau kadang-kadang orang lupa tak? Sibuk dalam perjalanan tadi kerja dalam perjalanan ngurus dalam perjalanan balik sampai rumah maghrib tak solat asar ni. Apa tu? Jadi dah maghribnya ni. Lepas solat maghrib tu mana? Asar ni. Walhal asar ni asalnya waktunya pada siang hari yang maklum waktunya tu kita baca secara perlahan, tapi kita kerjakan pada malam. Dia kata tadi dibaca dengan jahar. Kali dikerja pada malam. Dan dibaca secara sir sekiranya dilakukan dalam masa daripada terbit matahari hingga terbenam, yang kita sebut sebagai siang pula. Siang. Kita qada subuh pada waktu siang, baca perlahan. Qada maghrib pada siang hari, kita baca perlahan. Qada isyak pada siang hari, baca perlahan. Kalau qada pada waktu malam, baca kuatlah. Jadi benda tu orang maklum. Kadang-kadang orang tak anggap, orang tak qada. Mungkin orang anggap dia buat asar, qada asar tadi pada malam, tak kira lepas maghrib ke ataupun lepas isyak ke umpamanya, qada dia baca kuat. Baca kuat pada 2 rakaat yang pertama tu, Fatihah dan juga surah dia baca kuat. Jadi orang tak tahu pun dia qada asar, orang anggap seperti dia salat isyak lah. Tapi apa pun itulah hukumnya. Diambil daripada asal solat malam tu dibaca kuat. Diambil daripada solat tunai dibaca kuat. Jadi yang siang dibaca perlahan. Jadi pada solat-solat yang qada, apa saja solat qada sebelah malam maka dibaca kuat. Apa saja solat qada sebelah siang walaupun terbalik waktunya, isyak dan maghrib dia qada pada siang hari, maka sir ni dibaca sir sekiranya dilakukan dalam masa daripada terbit matahari hingga terbenamnya, ataupun kita sebut sebagai siang. Baik, tadi dah nyatakan tentang bacaan kuat, bacaan perlahan pada solat tunai. Pada solat tunai ada yang 5 waktu campur satu lagi Jumaat pada hari Jumaat. Jadi Jumaat tu hari tu tak adalah zuhur, tapi kalau campur Jumaat jadi 6 lah keseluruhan. Jadi semua tu kita dah maklum, kita dah tahu kat mana nak baca secara jahar, kat mana perlu kita baca secara sir. Tapi semua tu pada lelaki. Hukum-hukum tadi yang qada tadi pun pada lelaki. Hukum semua ini terpakai ke atas lelaki. Hukum ni semua ke atas lelaki. Manakala wanita dan khunsa ada tapi tak ramai lah. Tak ramai yang punya 2 alat. Kalau yang buat pembedahan tu itu apa tak? Itu semua kita hukum di atas jantina asal dia. Dia nak malu ke tak malu? Kalau dia nak malu tak malu pun nak buat macam mana? Terima hakikat lah. Tak? Kadang-kadang kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu tak. Mungkin orang terdekat, orang yang masyhur tu mungkin orang kenal lah. Oh dia ni asal lagi. Kalau yang mana-mana tak kenal, kita pun tak tahu. Tengok rupa perempuan tu semua. Yang mana dia agak-agak terkenal, orang tahu lah. Ini undan ke umpamanya. Ini asal lelaki ni, ini asal perempuan ni umpamanya. Baik. Tapi khunsa ni punya 2 alat kelamin. Manakala wanita dan khunsa membaca secara jahar, maaf, selangkah ada satu perenggan. Maaf, selangkah satu perenggan. Dikecualikan daripada hal tersebut. Kita balik pada qada tadi. Qada tadi, maaf. Dikecualikan daripada hal tersebut bila masalah qada tadi itu. Malam kita baca kuat, siang kita baca perlahan. Baik. Dikecualikan daripada hal tersebut seperti mana yang diperkatakan oleh
Al-Isnawi, Imam Al-Isnawi. Jadi ada solat-solat yang dikecualikan. Solat hari raya ini berkaitan dengan qada tadi. Qada. Jadi kalau kita terbalik masa pun Zuhur Asar kita buat malam, macam tadi kita dah nyatakan kita baca kuat. Subuh, Maghrib, Isyak, nama tak? Yang rakaat-rakaat ni yang dibaca kuat tu kita kerjakan pada siang hari, dibacakan perlahan. Tapi ada dikecualikan, disebut oleh Imam Al-Isnawi. Solat hari raya maka ia dibaca, yang berkaitan dengan qada, kaitan dengan qada. Maka ia dibaca secara jahar ketika qada. Ketika qada. Solat hari raya itulah. Dia bermula daripada terbit matahari sehingga sedikit sebelum gelincir matahari. Itu waktu dia. Itu waktu dia. Waktu solat hari raya. Sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi kita tak kerjakan. Kita tak kerjakan. Ada orang ini sebagai peringatan. Ada sebahagian pada masyarakat kita, bila tak sempat solat hari raya, sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha, tak sempat, datang Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepasnya khutbah. Habis dia pun balik. Dia pun balik. Boleh je kalau nak solat ni kat masjid, kat mana, tempat biasa yang ramai-ramai orang solat. Tapi balik ke buat kat rumah tak apa, balik tak buat pun kat rumah. Sebab biasanya orang faham solat raya ni sekali dengan khutbah lah. Padahal orang yang datang-datang pun dah tak dengar pun, dia balik ke pun. Tapi bila dia fikir tak buat khutbah, kamu tak reti khutbah dan sebagainya, tak ada lah. Dia pun tak buat. Walhal kalau solat sendirian, solat hari raya sendirian di rumah, sendirian di rumah, kalau seorang-seorang, tidak disunat dengan khutbah pun. Tak sunat khutbah pun, buat je lah. Kalau tak tahu cara, pada rakaat pertama ada 7 takbir, 6 tasbih. Rakaat kedua ada 5 takbir, 4 tasbih. Sekurang-kurang solat hari raya 2 rakaat seperti mana solat mutlak. Macam sunat wudu je tu lah. Buat 2 rakaat seperti mana biasa. Ni tinggal terus. Maksud itu. InsyaAllah kita sambung sekali lagi. Jadi Imam Al-Isnawi rahimahullah mengecualikan berkaitan dengan solat qada tadi. Jadi kesimpulannya solat qada, apa-apa solat yang ditunaikan pada malam hari disunatkan membaca secara jahar. Kesimpulan kita ambil tadi, kita dah hurai yang solat yang asalnya dibaca kuat pada malam hari, umpamanya maghrib, isyak dan subuh, jika sekiranya dikerjakan qada tadi pada siang hari, maka dibaca secara perlahan. Jadi boleh dia terbalik kerana mengikut malam ataupun siang. Jadi qada pada sebelah malam dibaca kuat, qada pada sebelah siang dibaca perlahan. Tapi Imam Al-Isnawi mengecualikan ada satu kes. Kita dah baca sikit tadi, seperti yang diperkatakan oleh Al-Isnawi, salat hari raya maka ia dibaca secara jahar ketika qada, sebagaimana ia dibaca dengan jahar ketika tunai. Jadi solat hari raya, Idul Adha ataupun Idul Fitri, andai katalah dia qada pada malam hari pun ataupun dia qada pada siang hari pun, tak kira siang atau malam, qada dengan tunai dia sama, maka sunat juga dibaca secara kuat. Ini kecuali disebut oleh Imam Al-Isnawi. Baik, insya-Allah faham tu. Kita masuk pada perenggan sikit tadi yang kita dah terlangkah tadi. Semua hukum ini tentang qada tadi ni, tentang qada tadi, dan juga bacaan yang kuat tadi itu, bacaan kuat pada tunai, bacaan yang jahar kuat juga pada yang qada tadi itu, terpakai ke atas lelaki, yang tu disunatkan ke atas lelaki tentang bacaan-bacaan kuat, sama ada pada tunai maupun pada qada. Manakala wanita dan khuntha membaca secara jahar, boleh juga orang perempuan nak baca kuat sikit,
Tapi yang tidak didengari oleh lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi, sama-sama jemaah wanita ataupun solat sendirian, baca secara kuat tapi bukan sekuat orang lelaki, rendahkan suara sikit berbanding lelaki. Faham Bacaan jahar perempuan dan khuntha adalah lebih perlahan. Yakni jangan terkuat sebagai lelaki berbanding dengan bacaan jahar lelaki, bacaan kuat oleh lelaki. Jangan samakan kekuatan suara dengan lelaki. Oleh itu, sekiranya suara bacaan wanita dan khuntha itu boleh didengari oleh lelaki ajnabi, andai kata boleh didengari oleh lelaki ajnabi, dia datang solat dekat rumah ni, orang perempuan pun baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, umpamanya tu suara itu sederhana untuk orang perempuan ataupun khuntha. Ar-Rahmanir-Rahim, tiba orang lelaki, Assalamualaikum, ada orang lelaki ajnabi, maka Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila ada hadir boleh didengari oleh lelaki ajnabi tadi, maka mereka khuntha dan juga perempuan atau wanita tadi membaca secara sir, baca secara perlahan, ada baca perlahan. Sekiranya dibaca secara jahar juga, dia terus tadi Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Assalamualaikum, dengar orang lelaki bersembang lah, sembang kat luar, ada tiga orang, mana mat ni semua dia sembang kat luar, kita dengar ada seorang lelaki kat luar. Tapi perempuan ni tadi dia terus baca, terus baca dengan bacaan kuat secara perempuan kat tadi dia baca. Sekiranya dibaca secara jahar terus, walaupun jahar, walaupun didengari oleh lelaki ajnabi, dia tak perlahankan suara, dia terus dengan bacaan kuat dia. Jawabnya, tidak membatalkan solat. Solat tidak batal, tidak batal, tapi kena jagalah, kena jaga. Tapi ada ke orang perempuan solat sendirian baca kuat? Ada? Pernah kat rumah? Pernah? Isteri-isteri, adik-adik beradik ke, nampak? Jemaah-jemaah wanita ke, pernah tak baca kuat? Allah alam, kita pun tak tahu. Tapi kat rumah ada anak-anak perempuan ke, adik-beradik kita perempuan ke, isteri kita kat rumah baca kuat, padahal tak ada orang luar pun kan? Ada pernah? Biasa tak? Boleh baca kuatkan sikit, tapi jangan sekuat suara lelaki. Ambil. Tapi andai kata didengari oleh lelaki ajnabi, tidak membatalkan solat dia, solat dia tidak batal. Maksudnya insya-Allah setakat tu dah saja kita berhenti untuk kali ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Ada soalan? Ada. Ingat nak tanya. Okey. Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma, rabbana zidna ilma, rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin.